TMJ meminati bola sepak sepenuhnya, dan apabila beliau minat, beliau mencari orang-orang yang tepat. Itu yang menyedihkan lah, kerana terlalu ramai pemain naturalisasi dalam skuad kebangsaan. Penyerang yang saya rasa sampai sekarang ni belum ada lah pemain nombor 9 yang boleh mengatasi kehebatan kedua-dua pemain ni. Saya Akmal Rizal bin Ahmad Rakli. Saya berumur 40 tahun. Saya bersekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin Jitra, sekolah menengah tingkatan 1 hingga 5 di Kolej Sultan Abdul Hamid Al-Ustaz. Kemudian saya bermain secara profesional untuk pasukan Kedah tahun 1999 sebelum ditawarkan kontrak untuk bermain di Liga Perancis bersama FR Haguenau. Sebelum itu saya ditawarkan kontrak bersama Racing Club di Strasbourg. Satu yang tak saya impikan lah, tapi saya menginginkan untuk beraksi di Eropah, kerana apabila saya bermain di Kedah di skuad kebangsaan, memang apabila kita lihat aksi liga-liga di luar negara tu di TV ketika itu, memang ada keinginan bermain di Eropah. Dan alhamdulillah setelah aksi saya bersama skuad Olimpik 2000 ketika itu dalam kelayakan Olimpik, ketua jurulatih Strasbourg ketika itu iaitu Claude Leroy, dan saya ditawarkan kontrak selama 2 tahun di sana. Dan apabila ke sana memang bukan satu yang mudah lah. Faktor persekitaran, faktor kawan-kawan, faktor cuaca dan juga bahasa di sana memang amat berbeza dengan apa yang saya ada di Kedah. Faktor saiz dan sebagainya itu mungkin pada awalnya ada sedikit-sedikit kesukaran, tapi macam saya kata tadi, selepas hampir 3 bulan saya dapat sesuaikan keadaan dan saya juga dapat menjadikan banyak gol lah dalam setiap perlawanan ketika bersama Haguenau di Perancis. Pada awalnya mereka menganggap Malaysia ini, mereka tak tahu pun wujudnya Malaysia dalam kancah bola sepak. Kita nak dapat respect daripada pemain-pemain rakan-rakan kita tu memang ambil masalah. Dengan aksi kita di Padang, baru mereka tahu yang di negara Malaysia ada juga pemain-pemain yang boleh beraksi dalam bola sepak ni. Jadi di situ saya tunjukkan yang terbaik. Kita tunjuk yang kita memang ada kualiti untuk bermain dan boleh bersetanding dengan kemahiran yang ada pada mereka, dan mereka menganggap kita salah seorang yang perlu mereka jaga sama-sama lah untuk kebaikan pasukan. 2 bulan sebelum kontrak saya tamat, saya mengalami kecederaan yang serius di bahagian hamstring. Sebelum itu saya dah mendapat tawaran bersama Sedan FC, iaitu pasukan yang berada dalam Liga Division 1 Perancis ketika itu. Pada tahun 2003 saya pernah berbincang dengan seorang ejen untuk bawa saya ke Norwich City. Mereka dah memang betul-betul beria nak bawa saya ke Norwich dan saya sudah bersetuju sepenuhnya, tapi saya tunggu, tapi sampai ke sudah tak ada apa-apa pengembangan kan. Jadi saya terus kekal dalam Liga Malaysia saja. Ketika saya bermain, memang idola utama saya untuk pasukan Kedah ni Farizwan Cik Hamid lah. Tapi apabila saya lihat dalam Liga Malaysia ketika itu, saya memang meminati Azman Adnan, seorang penyerang yang paling prolific lah saya pernah jumpa, saya pernah lihat aksi zaman saya bermain dulu ada 2 defend. Yang pertama Khairul Anwar Bahrom, dia beraksi dengan cukup agresif sekali. Memang kita tak ada ruang langsung lah yang dia bagi kan. Seorang lagi Faizal Zainal, juga pemain yang cukup agresif dan memang agak sukarlah pemain menentang kedua-dua pemain ni. Itu saya pun terkejut jugalah dengan bermula dengan Nazmi Faiz di Portugal, Wan Zack di Jepun dengan sekarang ni Safawi hanya 6 bulan di Portugal, dan saya tak tahu apa masalah mereka di sana. Peminat kita sendiri pun terlalu banyak memberi tekanan untuk pemain-pemain ini beraksi dalam skuad utama setiap kali perlawanan, tapi bukan mudah apabila pasukan-pasukan seperti contohnya Safawi pergi. Pasukan itu dalam Division 1 Liga Portugal atau Liga Kelas A di Eropah, memang bukan mudah untuk kita berada di skuad utama. Ini kita lihat Lukman menandatangani kontrak selama 5 tahun dan saya harap beliau kekal di situ. Dan walaupun beliau hanya beraksi dalam satu perlawanan saja Liga, tapi saya rasa itu cukup besar maknanya. Dalam 1 atau 2 tahun lagi beliau boleh ada dalam skuad utama dan kita dapat melihat lebih ramai Lukman yang akan keluar dari Malaysia nanti. Minat apa yang membezakan mungkin saya tak kenal, tapi TMJ meminati bola sepak sepenuhnya, dan apabila beliau minat, beliau mencari orang-orang yang tepat untuk menguruskan, untuk mentadbir bola sepak JDT sekarang. JDT telah membuat satu benchmark yang cukup baik lah. Itulah yang sudah dilakukan oleh, macam saya ke Ajax Amsterdam ketika tahun 94,
sudah ada di sana apa yang JT buat sekarang. Jadi apa yang perlu dilakukan bukan kita nak salahkan JT, tapi salahkan diri sendiri. Mereka perlu menyediakan fasiliti walaupun tak sehebat JT, tapi ada untuk memudahkan pemain-pemain untuk memberi keselesaan pada pemain-pemain berlatih. Yang jadi persoalan sekarang lah kan, Liga Malaysia dulu dan sekarang boleh dikatakan kita kalau import ni kita nak pemain yang lebih baik daripada pemain yang ada dalam Malaysia, tapi boleh saya katakan hanya 30% daripada keseluruhan pemain import saja yang betul-betul berkualiti lah. Sebab tu yang kita lihat terlalu banyak apabila sampai saja open window half season, setiap banyak pasukan yang akan buat pertukaran. Itu maknanya pemain import yang datang tu tak berkualiti lah. Terlalu ramai pemain-pemain naturalisasi. Mungkin untuk jangka masa pendek baik untuk liga kita, tapi untuk pembangunan bola sepak kita saya rasa satu yang menyedihkan lah, kerana terlalu ramai pemain naturalisasi dalam skuad kebangsaan. Saya belum pernah dihubungi lah sejak saya bermain, tapi rakan-rakan rapat dan sepasukan pernah dihubungi oleh pihak Buki bila perlu kita lepaskan gol, bila kita perlu berikan sepakan penalti, bila kita perlu dapatkan kad kuning. Seorang tu memegang 2 ataupun 3 topi dan ada 2-3 handphone di tangan beliau, dan memakai topi warna merah. Lepas tu apabila boleh tukar saja topi ke warna yang satu lagi, pemain tu akan melepaskan gol. Mungkin isyarat-isyarat untuk pemain-pemain yang telah dibeli oleh mereka. Semangat yang saya takkan boleh lupa adalah semangat juang pasukan Kelantan 2010, di mana kami naik juara Liga Super dan juara Piala Malaysia. Sokongan bukan dalam stadium, tapi rakyat Kelantan sendiri yang memang betul-betul memberi sokongan yang saya tak pernah dapat lah. Bagi saya mereka ada jiwa bola sepak yang cukup menarik lah, penyokong Kelantan ni.